bersama lajang tak terkira. Beta ingin sekali bertanya, mungkinkah Tuhan ku fikir berkali. Beta bebaskan hukuman Tuanku, lamalah beta penuh perhatian. Sulitkah Tuanku menemani beta selama-lamanya? Beta rela menerima hukuman atas segala kesalahan kembaik negara. Itu pun sekiranya ada. Tuanku fikirlah baik-baik. Esok hari kebesaran ayahanda beta. Dan jika Tuanku sudi menerima lamaran beta, Tuanku akan beta bebaskan. Tidak. Hati beta tidak boleh dibeli dengan emas permata. Beta bukan memucuk. Tapi Tuanku fikirlah sendiri. Tidak mungkin orang-orang Tuanku akan sampai ke sini untuk menyelamatkan Tuanku. Dan sekiranya Tuanku dimasukkan ke dalam penjara peligi beracun, Tuanku akan hanya bertahan selama 7 hari sahaja. Lebih hari dari itu, hanya mayat Tuanku saja yang tinggal. Dan pada ketika itu juga, kembayan negara sudah tidak belajar lagi. Tuanku jangan jadi bodoh. Beta rela mati dari dipaksa mencintai musuh beta sendiri. Sombong sungguh halang kebaikan negara. Cece, sampaikan dia kembali ke dalam penjara. Ku beritahu hati ini hanya engkau di hati. Ini lagu untukmu. Bulan dan bintang akan cemburu dengan syair ku lagukan. Moga kau dengar kata yang ku garang. Kadang kala sukar diucap, tapi lagu mudah kau faham. Ada kata, ada erti, ada madah tersembunyi. Hanya kau cinta hati ini. Simpankan air matamu, karena aku sentiasa bersamamu. Walau apa jua terjadi, cintaku tetap padamu. Kau pun tahu laguku untukmu. Moga kau mengerti cinta ini.
tahu hatimu berkata-kata. Hamba umpama merakai angan, bulan dan bintang menjadi teman, langit menjadi saksi, dingin malam keseorangan, sunyi dan sepi, hampa di hati, tersiksa jiwa, merana duka, dendam mencengkam dada, menusuk di hati. Tuan hamba, tunggu dulu. Betulkah tuan hamba ini orang kebait negara? Kenapa? Hamba bernama Mutia, gundik Maharaja Cina. Hamba asalnya orang kebait negara. Ya, hamba orang kebait negara. Hamba ke sini kerana mengekori orang-orang cincu Cina yang menculik Sultan Zainal Abidin. Tapi, kenapa cik berada di sini? Hamba berada di sini kerana ayah hamba telah banyak terhutang budi oleh seorang saudagar Cina. Maka, hamba telah diserahkan kepada saudagar tersebut. Apabila sampai tanah besar Cina ini, hamba dihadiahkan kepada baginda Maharaja. Sejak itu, tinggallah hamba dalam istana ini sebagai gundik baginda. Tuan hamba ingin kembali ke negeri kebait negara. Hamba rindu akan ibu hamba dan adik-adik hamba. Kalau begitu permintaan cik, hamba boleh tunaikan. Betulkah begitu? Ya. Tapi, sebelum kita kembali ke kebait negara, kita haruslah terlebih dahulu menyelamatkan Sultan Zainal Abidin. Dan sekiranya berjaya, nescaya hamba akan membawa pulang cik bersama. Hamba rasa hamba ada terlihat seorang tawanan yang dibawa oleh Puteri Kilan Cahaya. Mungkin itu Sultan Zainal Abidin yang tuan hamba maksudkan. Tuan hamba sedia membantu. Walaupun bukan mudah untuk tuan hamba masuk dalam kawasan berjari itu. Cuma tuan hamba perlulah menyediakan emas untuk diberikan upah kepada Silsidah. Kerana hanya dia saja yang boleh masuk dalam kawasan itu. Hamba akan sediakan, asalkan Sultan Zainal Abidin dapat diselamatkan. Tuan hamba, pada hari kebesaran baginda, tuan hamba boleh masuk dalam istana bersama hamba untuk membuat persembahan di hadapan baginda, ya? Baiklah kalau begitu. Hamba tidak boleh lama di sini. Hamba beransur dahulu. Baiklah. Walau hati terluka, kasih selalu diduga, mahligai yang dibina bukannya kaca.
di hatiku sampai akhirnya kita tetap bersama kerana cintaku. Datanglah padaku, aku sentiasa bersamamu. Walau apa dugaan, walau sukar bebanan, walau apa jua rintangan, aku sentiasa bersamamu ke akhir hayatku. Kanda kau di hatiku sampai akhirnya kita tetap bersama kerana cintaku. Kanda, duduk rehat di sana dulu. Biar Adinda pergi mencari air dengan Zahra. Baiklah, Dinda. Zahra, mari. Mari. Biar hamba menemani bersama. Tunku, kita berehat di bawah pokok sana, Tunku. Mari. Ladin. Sedari dulu hamba ingin bertanya. Kenapa Tuan hamba sanggup mengikut Tunku Zubaidah sampai ke sini? Selepas menyendari perkara yang sebenar, barulah kami mengekori jejak langkah Tunku Zubaidah. Tengku Puteri tidak bersalah atas apa yang terjadi terhadap Kembayak Negara. Ini semua berpunca dari rasa cemburu Puteri Sajarah terhadap Tengku Zubaidah. Siti Sajarah ditatang bagai minyak yang penuh oleh baginda Permaisuri. Dan sebagai sahabat yang paling akrab dengan baginda Sultan, kami tak sanggup melihat Tengku menderita. Nasib baik kami berjumpa dengan Tunku Puteri. Jika tidak, tak tahulah apa akan jadi dengan kami. Jauh kami mengembara, kaki melangkah entah ke mana. Bukit, gunung, lembah, belukar, sungai, kampung semua kami redah. Sehinggalah berjumpa dengan Tunku Puteri di kaki Bukit Yunan. Ini semua sudah suratan takdir. Hamba juga tidak menyangka masih ada orang yang mau berjuang dengan hamba. Walaupun hamba tidak berkuasa. Kami sedia membantu sesiapa saja yang teraniaya. Tunku Puteri, siapakah mereka? Itu semua orang-orang Datuk Menteri Yunan yang sentiasa menjejaki ke mana hamba berada. Sahabat sekalian, mari kita teruskan perjalanan. Di hujung sana ada anak sungai. Mari. Mari. Ya.
Tahta ini beta yang punya, segala kuasa beta tentukan. Jika ada yang engkar, beta pancung penjara buang negeri. Beta ada ramai pengawal, menteri beta bijak mengatur bicara. Segala urusan serahkan padanya. Beta hanya duduk di tahta, bersukaria penuh gembira. Tuanku, keadaan dalam negeri terkawal. Puteri Rukiah telah berjaya ditewaskan oleh Panglima Yunan. Tuanku, janganlah khawatir tentang keselamatan tuanku. Hanya tuanku sajalah waris Raja Yunan yang tinggal. Ampun, Tuanku. Tuanku, ada wakil dari Kembayan Negara menanti di luar Ballroom Sri. Mereka membawa hadiah untuk Tuanku. Sempena Tuanku ditabarkan menjadi Baginda Maharaja. Silakan Datuk Menteri, panggilkan wakil Kembayan Negara masuk menghadap beta. Beta adalah Puteri Rukiah. Masih bernyawa. Kuasa beta telah dirampas kerana niat buruk dan hasad dengki bonda permaisuri muda yang inginkan Adinda Putra Maheran menaiki tahta kerajaan Yunan. Masa Adinda akan tiba, tapi bukan sekarang. Kerana Adinda Maheran masih terlalu muda untuk menguruskan hal-hal negara. Masih banyak yang perlu Adinda pelajari untuk menjadi pemimpin yang adil dan saksama. Bukan menjadi raja patung yang hanya mengikut telunjuk Datuk Menteri. Hari ini juga, beta akan membongkarkan rahsia hubungan sulit antara bonda permaisuri muda dengan Datuk Menteri. Perlu diadili. Datuk Menteri lah yang bersalah kerana datang menghasut bonda agar menyingkirkan anaknya. Datuk Menteri jugalah yang telah meletakkan racun ke dalam maisuri tua. Bonda tak bersalah. Semua ini fitnah. Ampunkan Dinda, Kanda. Ampunkan Dinda. Kanda. Beta Puteri Rukiah, anak Raja Yunan. Dengan ini melantik sahabat beta Sahar Pahlawan sebagai Maharaja Yunan, menggantikan Adinda beta Putra Maheran. Dengan kuasa yang telah diserahkan kepada beta, dengan ini beta perintahkan agar Putra Maheran dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Manakala
pemaisuri muda dan juga Datuk Menteri Yunan yang selama ini merancang untuk membunuh Puteri Rukiah. Beta jatuhkan hukuman. Pancung! Ananda! Kanda tak bersalah! Kanda! Apa ini fitnah? Ananda! Ananda! Apakah hamba? Hamba pahlawan kebaik negara. Hamba datang untuk meminta bantuan. Memandangkan Raja Yunan pernah menjalinkan hubungan baik dengan Sultan Zainal Abidin. Maka hamba amat berbesar hati sekiranya putera mahkota dapat menyelamatkan baginda. Di manakah baginda sekarang? Mengikut resikan yang hamba dapat dari gundik Maharaja Cina, baginda sedang dipenjarakan dan hanya menunggu masa untuk diadili. Memandangkan di Istana Besar Cina sedang sibuk membuat persiapan untuk hari kebesaran untuk Maharajanya, maka hari pengadilan ditangguhkan. Mengikut resikan yang hamba dapat lagi, Puteri Kilan Cahaya sudah pun jatuh hati dengan baginda dan telah beberapa kali menawarkan hatinya pada baginda. Ladin, bawakan pahlawan kembayan negara ini ke kamar rehat. Sediakan persalinan buatnya. Kanda risaukan keadaan Sultan Zainal Abidin. Kita perlu segera ke China. Kanda Siti Zubaidah, janganlah Kanda risau. Adinda akan membantu Kanda. Kanda Zubaidah pun telah menunaikan janji mendapatkan kembali tahta kerajaan Yunan. Sekarang giliran Adinda pula mengutarakan janji pada Kanda. Adinda akan atur segala kelengkapan untuk kita berangkat sebelum subuh nanti. Terima kasih Adinda. Dengan China, kita tidak boleh berlawan dengan kekuatan. Mereka ramai, kita akan ditawan nanti. Kanda fikir, bagi melancarkan perjalanan kita ke sana, kita perlu menyamar ke China. Pernah kau berjanji, kau belai daku selamanya hingga ke akhir hayatmu. Tapi semua tiada lagi, hanya tinggal mimpi. Mana dapatku melupakan dugaan yang menimpa. Pahitnya hidup ini, kata hendakku telan sendiri. Biarkan hujan turun membasahi hati ini, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan ku seorang diri tanpa Kanda. Hidupku Jangan biarkan daku seorangan, diriku hanyalah untukmu. Jangan tinggalkan daku sendiri, cintaku hanya untukmu.
hatiku, bilakah kembali bersemi? Ku harap kau sentiasa menyayangi daku. Kau pujaan hatiku. Adinda Siti Zubaidah!整个国家强大，整个人民众多，财富数量，拥有尊贵的血统，因为爱憎的女儿，像阳光闪耀公主，下家憎的敌人。Sultan Zainal Abidin, sepulama lagi akan mencelang. Hari bahagia pastikan tiba. Majlis perkahwinan dilajak. Cahaya dengan orang kembali negara Sultan Zainal Abidin namanya.对不起，王想，你再有表演，一团体表头，给看我提公主。
Beta melapat berita. Tuan telah bersetuju menerima lamaran beta. Tapi bersyarat. Anak dia beta harus memeluk agama Islam. Benarkah begitu syaratnya? Kalau Baginda Maharaja bersetuju dengan syarat beta, beta akan turutkan kehendak Puteri Kilan Cahaya. Syarat beta yang kedua, beta diizinkan untuk menyebar agama Islam di China dan mendirikan masjid di tanah besar China ini. Syarat yang ketiga, Puteri Kilan Cahaya akan mengikut beta kembali ke Kembayat Negara. Beta tidak bersetuju. Beta tidak boleh berpisah jauh dengan puteri-puteri beta. Hulu Balang Ancuan, masukkan kembali orang Kembayat Negara ke dalam penjara peligi beracun. Biarlah habis-habis fikir keputusannya itu. Kita perlu segera pulang ke Kembayat Negara sebelum